Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Pakcik makcik Oto Arung, ada berita paling panas. Aku rasa kamu sudah tahu berita ni. Betul semua kata-kataku dan masing mulutku. Nah kan? Sangat-sangat mengejutkan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya ikut cakap sejuk Fazli lagi. Benar, sangat benar ya. Memang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong ikut cakap sejuk Fazli. Masin mulutku. Presiden UMNO BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi secara rasmi dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri 1 dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan atas kelulusan Yang di-Pertuan Agong. Malah Zahid Hamidi akan turut mengangkat sumpah atas jawatan portfolio Menteri Penuh. Ini adalah keputusan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-10 Malaysia, mengejutkan seluruh dunia dan mengejutkan parti-parti pengkhianat petualang yang kalah PRU15. So ini kita akan bahaskan. Saya Fazli Syamat sebagai amat gembira dengan pengumuman Kabinet Kerajaan Perpaduan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi. Saya sokong 300% demi kestabilan pemerintahan Kerajaan Perpaduan di Putrajaya. Memang layak, sangat layak. Datuk Seri Zahid Hamidi dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri 1 di Putrajaya. Dan paling meletup macam bom nuklear, Datuk Seri Anwar Ibrahim memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan di Putrajaya. Ini barang memang sangat-sangat panas dan meletup. Pakcik makcik Oto Arung, jangan lupa tap-tap skrin. Ada nama-nama besar yang tercicir dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Ismail Sabri Yaakob tidak tersenarai dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Yang di-Pertuan Agong. Astaghfirullahalazim. Sangat-sangat memalukan. Ismail Sabri tidak dapat jawatan apa-apa sejak tumbang oleh Fazli Syamat di Putrajaya pada PRU15 kali ini. Hishamuddin pun tak dapat jawatan. Yelah, diorang ikan, kau faham-faham lah. Bertalam-talam dua muka ambil kau. Agung pun dah tak percaya. Ada lagi nama yang tercicir, ramai yang tercicir. Geng-geng pengkhianat dalam UMNO patut malu ya. Muhammad Hassan, Timbalan Presiden UMNO, dapat jawatan Menteri Pertahanan atas restu Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-10. Masinkan mulutku, betul kan aku cakap. Tok Mat memang dapat jawatan. Dia dapat jawatan besar. Pengkhianat dengan petualang ni semua pening-pening lalat sudah ni. Aduh, apa sudah jadi? Kau jangan pura-pura terkejut sana. Memang layaklah pengkhianat petualang tak masuk dalam kabinet. Ya? Kita dah tak main dah kluster-kluster mahkamah ni. Ya, kita sekarang main kluster pengkhianat memang tak masuk dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kabinet Kerajaan Agong. So, sedar dirilah ya, cermin diri. Tap-tap skrin. Ini kita memang bahaskan ni. Syafi'i Abdal
Saya terkejut nama anda tidak tersenarai dalam kabinet kerajaan agung. Mana sudah ni orang-orang warisan? Apa sudah jadi ni ketinggalan kereta api bak kamu ini? Aku kesian dengan Syafiee Apdal. Sangat mengejutkan ya, nama Syafiee Apdal yang paling beria jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak dapat jawatan timbalan Perdana Menteri, tak dapat langsung pun jawatan portfolio menteri penuh. Itulah ya. Ini memang karma ya. Malulah warisan di Sabah ni. Nama Syafiee Apdal tidak ada dalam kabinet kerajaannya di Pertuan Agong. Memang malulah ya. Memang ini tanda-tanda warisan mau pupus ke ini. Maksudnya dalam kabinet ni memang Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan main-main ya bersama yang di Pertuan Agong. Saiz kabinet mereka memang sangat kecil, tidak ada timbalan menteri, Kita hanya ada 28 menteri. Yang paling meletup, ada seorang ahli parlimen bersatu GRS memegang jawatan menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, iaitu YB Armizan. Aku kenal YB ni. Paling meletup Rafizi Ramli memegang jawatan Menteri Ekonomi. Memang ngam. Lepas tu Menteri Dalam Negeri, syukur Alhamdulillah Nasaruddin. Bukan Nasaruddin. Siapa tu? Nasution. Salahuddin Nasution. Memang meletup lah ya ini kali. Polis Diraja Malaysia dipegang oleh Nasution. Memang meletup lah line up kabinet kerajaan agung, kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang ramailah. Pengkhianat-pengkhianat ni memang malu lah ya. Ini memang meletup. Anthony Locke daripada DAP kekal jadi Menteri Pengangkutan. Ahli Parlimen daripada Gabungan Parti Sarawak dapat jawatan timbalan Perdana Menteri 2. Hebat ya. Memang hebat. YB Dr. Fazila Yusof. Memang ngam. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, saya tertarik dengan pengumuman dia bahawa kabinet kerajaan beliau, dia pilih menteri-menteri dalam kalangan parti komponen utama, iaitu Pakatan Harapan yang paling banyak kerusi parlimen. Kedua, UMNO BN. Ketiga, Gabungan Parti Sarawak. Ini 3 komponen parti utama yang memang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi. Apapun saiz kabinet memang cukup sempurna. 28 menteri. Memang ngam, cukup ngam. Aku sangat suka, sangat setuju. Saya terkejut nama Sheikh Saddiq tidak tersenarai. Dan apabila saya rujuk dengan pihak istana, saya tanya kenapa tidak ada nama Syafiee Apdal, nama Sheikh Saddiq. Lepas tu kata pihak istana, yang menang tipis tu memang susah nak masuk. Sebab Syafiee Apdal dan warisan hanya menang 3 kerusi parlimen. So susah nak dibagi jawatan. Sheikh Saddiq dengan Parti Muda hanya menang 1 kerusi parlimen. So kali ini memang yang dipilih dalam kalangan yang terbaik, yang paling terbaik. Apapun jangan kecewa ya orang-orang warisan, orang-orang Parti Muda. Memang kali ini yang Tuan Agong dan Perdana Menteri ke-10 Malaysia bersama pihak istana berhati-hati ya melantik menteri-menteri di Putrajaya. Mereka memang takkan lantik muka-muka talam 2 muka ni, talam 3 talam ni. Pengkhianat-pengkhianat petualang ni, anak-anak murid ketua pengkhianat dia memang takkan lantik. So, syabas dan tahniah kepada Datuk Seri Zahid Hamidi. I'm very happy for you. Game kita sudah jadi. So, saya jangkakan, saya tidak terkejut jika kes Mahkamah Zahid Hamidi akan selesai secepat yang mungkin dan dia berpotensi untuk terus
mengekalkan kuasanya sebagai Presiden UMNO, saya kira memang sangat-sangat mudah untuk menyelesaikan kes Mahkamah Zaid Hamidi sebab Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. I agree if kes mahkamah itu selesai secara baik, ya. Sebab bukan lagi Ismail Sabri yang jadi Perdana Menteri, bukan lagi ketua pengkhianat jadi Perdana Menteri. Sekarang ni yang jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. So pendakwaan mahkamah secara politik ini memang layaklah perlu dihentikan, ya. Pembulian secara politik melalui mahkamah ni dah tak relevan. Ini zaman dulu-dulu kala bolehlah kau kasih bodoh-bodoh rakyat. So saya sangat gembira, sangat bangga ramalan saya tepat dan benar. Masin mulutku, Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Memang layaklah Zaid Hamidi dapat habuan ni, ya. Bukan saja dapat timbalan Perdana Menteri, dia dapat jawatan menteri penuh lagi. So, apa kesan daripada pelantikan Zaid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri? Saya ingin umumkan kepada seluruh dunia. Pertama, kesan paling besar, Datuk Seri Anwar Ibrahim confirm jadi Perdana Menteri 2 penggal di Putrajaya. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berjaya menjadi jambatan utama untuk membaiki hubungan UMNO, BN, PKR, DAP dan Amanah, dan ini akan memperkukuhkan hubungan Parti Sabah Parti Sarawak dengan Parti Pakatan Harapan dan UMNO, BN. Memang sangat bijak, sangat genius Datuk Seri Anwar Ibrahim dengar cakap Jufazli Syahmat melantik Datuk Seri Zaid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Sebelum ini, kesilapan Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri adalah meminggirkan Zaid Hamidi dalam kabinet kerajaan mereka. Kali ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong belajar daripada kesilapan Ismail Sabri dan Muhyiddin yang tidak melantik Zaid Hamidi dalam apa-apa jawatan dalam kabinet. Maka ini adalah permulaan yang sangat-sangat hebat dalam percaturan kuasa politik Malaysia dan percaturan politik dunia. Saya sangat gembira sebagai kingmaker baru politik Malaysia kerana ini adalah permulaan kestabilan pemerintahan kerajaan Malaysia yang sangat-sangat kuat. Maka tidak ada sesiapa lagi pengkhianat-pengkhianat dalam UMNO ataupun dalam parti pengkhianat di luar sana yang jadi pembangkang yang boleh menumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan rakyat daripada pintu belakang. Kunci emas kestabilan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Zaid Hamidi. Kalau Zaid Hamidi dihargai jasa dan pengorbanannya seperti hari ini dia jadi timbalan Perdana Menteri, maka 2 penggalah UMNO, BN dan Pakatan Harapan jadi kerajaan yang paling kuat di Putrajaya. Memang aku sokong pakcik-makcik Otok Arum. Aku tak kisahlah itu kluster mahkamah kah. Yang pasti, ini real politik. Ini percaturan master plan politik Jufazli Syahmat yang sangat-sangat berjaya bersama Istana, bersama Putrajaya. Bagi mengelakkan huru-hara politik di Putrajaya, memang we didn't have choice. Kita kena bersetuju Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri, dan saya sangat-sangat gembira malam ini. Parti-parti pengkhianat memang sakit hati apabila Zaid Hamidi secara rasmi dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh pihak Istana dan Putrajaya menjadi timbalan Perdana Menteri dan memegang jawatan menteri penuh, ya. Raja Petra, apa sudah jadi? Oh, semua pengkhianat petualang. Anda gagal menghalang Zaid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Anda gagal untuk memecah belahkan UMNO, BN dan Pakatan Harapan lagi di Putrajaya. Anda gagal memecah belahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Zaid Hamidi dan Yang di-Pertuan Agong. Sebab sangat-sangat berani saya puji keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sangat-sangat berani melantik Datuk Seri Zaid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri demi kestabilan kerajaan perpaduan di Putrajaya. It is a good decision at the right time, at the right place,
Dalam tempoh 7 hari sahaja, penantian rakyat Malaysia akhirnya terjawab. Zahid Hamidi memang betul-betul ya jadi timbalan Perdana Menteri seperti yang diramalkan oleh King Maker Baru Politik Malaysia, Jufazli Syamat. Jutaan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong, pihak Istana, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Putrajaya yang sentiasa menonton video-video panas saya pasca PRU 15 dan menerima arahan saya untuk melantik Datuk Seri Zahid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. So ini akan menambahkan keyakinan pelabur-pelabur asing di seluruh dunia bahawa Kerajaan Perpaduan UMNO BN dan Pakatan Harapan, Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah, it is real, it's very powerful. Dan ini membuktikan perkongsian kuasa yang sangat-sangat equal, yang adil dan sama rata. Memang dari segi hierarki politik, UMNO BN, Presiden UMNO-nya adalah Datuk Seri Zahid Hamidi. Maka orang paling layak untuk dapat jawatan timbalan Perdana Menteri dalam kota UMNO BN di dalam Kabinet Kerajaan Datuk Seri Anwar dan Kerajaan Agong, sudah tentu Datuk Seri Zahid Hamidi tidak boleh ditandingi oleh mana-mana pemimpin UMNO yang lain. Jadi ini tidak mengejutkan sebenarnya Datuk Seri Zahid Hamidi dapat jawatan timbalan Perdana Menteri. Lagipun UMNO BN menang bersama Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan. So memang sangat-sangat ngam lah Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri, dan ini adalah kemenangan terbesar untuk UMNO BN. Ini akan lebih menyukarkan rancangan politik deep state parti-parti pengkhianat dalam perebutan jawatan Presiden UMNO. Maka checkmate and game over lah ya Ismail Sabri dengan geng-geng dia ni. Memang checkmate and game over lah, sebab 6 bulan daripada sekarang Zahid Hamidi confirm menang pilihan raya UMNO dan confirm jadi Presiden UMNO lagi. Sebab jawatan timbalan Perdana Menteri dan jawatan portfolio Menteri Penuh yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada beliau malam ini, ia bukan sahaja memperkuatkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, malah ia juga akan memperkuatkan lagi kedudukan Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Malah UMNO BN akan makin kuat lagi. Dan kenapa saya gembira? Syukur Alhamdulillah semua master plan politik saya di belakang tabir telah berjaya menyelamatkan Malaysia, berjaya menyelamatkan UMNO, berjaya menyelamatkan Datuk Seri Anwar, Pakatan Harapan dan 32 juta rakyat Malaysia. Kenapa? Sebab dengan pemberian jawatan kepada Perdana Menteri ini, UMNO tidak boleh lagi dihancurkan dan tidak boleh lagi dihapuskan oleh pemimpin-pemimpin pengkhianat dan parti-parti pengkhianat. Jadi saya sangat gembira Datuk Seri Anwar Ibrahim ikut cakap saya dalam master plan percaturan kuasa ini, hancurkan pengkhianat-pengkhianat. Besar kuasa Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia jadi timbalan Perdana Menteri 1. Dia pegang jawatan Menteri Penuh. Dia jadi Presiden UMNO. Besar kuasa Zahid Hamidi. Dia yang angkat Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri. Dia yang mempertahankan kerajaan perpaduan Yang di-Pertuan Agong. Besar kuasa Zahid Hamidi. Meroyan sudah kan cyber-troopers parti pengkhianat. Itulah, korang ni bermimpi syok sendiri. Depan Yang di-Pertuan Agong, depan Jufazli Syamat kan dah masuk perangkap beratus-ratus kali. Itulah, nak sangat tangkap Jufazli kan, dah hancur semua. Master plan politik parti pengkhianat menghalang Zahid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Ada banyak media-media propaganda dibayar oleh parti pengkhianat. Jangan pilih Zahid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Aku ketawa-ketawa aja. Padahal aku sudah dapat maklumat daripada istana kemarin, memang Zahid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Paling meletup, Tok Mat timbalan Presiden UMNO dapat jawatan besar juga, Menteri Pertahanan. Yang tak dapat jawatan ni geng-geng Ismail Sabri, geng-geng Hishamuddin. Kalau aku jadi Ismail Sabri dengan Hishamuddin, masuk gua sajalah. Memang kantoi dah game ni. Itulah.
Korang ni ketara sangat jadi pengkhianat depan agung, depan rakyat. Depan Ju Fazli pun nak jadi pengkhianat. So, syukur Alhamdulillah dengan pelantikan Zaid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, saya menyokong kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan UMNO, BN dan Pakatan Harapan. Saya tahu pengkhianat-pengkhianat yang resis ni, pemimpin-pemimpin pengkhianat yang mahu huru-harakan negara, kamu sudah gagal untuk huru-harakan negara. Sebab Zaid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Kamu gagal melaga-lagakan Zaid Hamidi dengan Tok Mat. Ini game pengkhianat ni memang dupang-dupang lah. Kamu gagal menghasut Yang di-Pertuan Agong. Ini penasihat Yang di-Pertuan Agong ini. Ini. Akulah yang minta Yang di-Pertuan Agong tu lantik Zaid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Sebab Zaid Hamidi banyak jasa dan pengorbanannya menyelamatkan kedaulatan negara, menyelamatkan daripada negara ni huru-hara politik. Zaid Hamidi dengan UMNO BN menyelamatkan Parlimen Malaysia daripada tergantung 1 minggu. Ismail Sabri dulu umumkan kabinet kerajaannya selepas 9 hari. Dia mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-9. Tan Sri Mahyidin Yassin umumkan kabinet beliau selepas 9 hari juga angkat sumpah. Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat cepat ya. Dia melantik 28 menteri utama dalam tempoh 7 hari sahaja. Tak perlu tunggu 9 hari, 10 hari. Ini memang kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada masalah untuk membentuk kabinet kerajaannya yang cukup hebat, yang cukup powerful, yang cukup sempurna. Bagi aku ini kabinet yang paling terbaik dalam sejarah politik Malaysia sebab tidak membazirkan duit rakyat, tidak membazirkan duit negara dan banyak kementerian yang digabungkan. Aku paling tertarik Nancy Shukri jadi Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, ahli parlimen parti GPS. Hanayo jadi Menteri Belia. Wow, memang Hanayo sangat layak jadi Menteri Belia. Siapa lagi? Ramai juga nama-nama yang tidak seberapa famous dilantik jadi menteri dalam kabinet kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini bermaksud line up kabinet kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, it is not based on popularity. It is not a populist cabinet. It is good for our country. And paling meletup Tengku Zafrul jadi Menteri MITI. Terus aku ingat Azmin Ali. Tahniah Tengku Zafrul. Sebab Tengku Zafrul ni banyak jasa dia sebagai Menteri Keuangan di Putrajaya dulu. Ialah dia dengar cakap Yang di-Pertuan Agong, tolak pinjaman keuangan yang dilobi oleh institusi-institusi kuasa besar asingnya. So sebab tu Tengku Zafrul tu dipilih. Ramai yang tertanya-tanya kenapa tiba-tiba Tengku Zafrul. Tengku Zafrul memang pakar ekonomi. Ya, dia punya jasa dan sumbangan kepada negara tu, dia antara Menteri Keuangan yang paling berani menyuarakan. Dia tolak pinjaman IMF dan World Bank. Kalau kau tanya kenapa Zafrul dipilih oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dari Pertuan Agong, disebabkan dia lantang bersuara kepada seluruh dunia untuk tolak loan IMF, loan World Bank. Ini sumbangan Tengku Zafrul. Saya setujulah Tengku Zafrul jadi Menteri MITI. Dia memang pakar ekonomi, pakar keuangan, pakar boleh tarik pelabur lah. Tapi aku sangat happy juga Rafizi Ramli akhirnya jadi menteri di Putrajaya. Pengkhianat-pengkhianat petualang-petualang memang sakit hati lah. Cuba komen di sini yang tak setuju dengan line up menteri kabinet ni. Korang derhaka dengan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu ya. Korang memang pengkhianat. Korang tak setuju Zaid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri, kamu ni memang pengkhianat. Tapi apapun, aku kesian dengan Shafie Apdal. Kenapa Shafie Apdal tak jadi Timbalan Perdana Menteri? Kenapa Shafie Apdal tak jadi menteri? Kan Shafie Apdal yang pergi jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku kesianlah dengan warisan ni. Korang meeting cepat-cepat dekat Sabah tu, dekat Semporna. Shafie Apdal memang tersilap percaturan kuasa. Itulah
3 kerusi parlimen warisan menang. Sikit tu. Dulu warisan menang 8 kerusi parlimen. Sekarang tak dapat apa-apa sudah. Lepas tu sekarang, tapi aku terkejut Syed Saddiq tak jadi menteri. Adakah Syed Saddiq ni akan jadi macam mana? Kes mahkamah dia boleh tutup ke tu? Atau tak boleh tutup? Ada yang tanya, aku ni di pihak mana? Aku ni di pihak yang di-Pertuan Agong Raja Melayu lah. Takkan ini aku kena ulang-ulang 100 kali. Aku ni pro yang di-Pertuan Agong Raja Melayu. Aku rakyat biasa, aku penganalisis politik. Aku setujulah keputusan yang di-Pertuan Agong. Melantik Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10, sebagai Menteri Keuangan. Datuk Seri Anwar kan Menteri Keuangan terbaik di dunia. Memang aku setuju keputusan yang di-Pertuan Agong ni. Nilai ringgit pun meningkat mendadak sudah sekarang ni. Cuba bayangkan $1 RM4.38. Dulu zaman Ismail Sabri teruk mata wang ringgit kita jatuh. Dibiarkan macam tu saja. Kau tak payahlah bingung-bingung di sini. Kita ni pro Raja-Raja Melayu. Apa-apa keputusan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang terbaik untuk rakyat dan negara, wajib sokong. Kecuali kau tu memang pengkhianat petualang yang tak setia dengan raja dan negara, dupang-dupang. Melawan raja-raja je kerja kau. Sebab itulah kau tak jadi Perdana Menteri. Korang bahaskanlah kenapa yang di-Pertuan Agong dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu ikut cakap Seju Pazli, lantik Zaid Amidi jadi timbalan Perdana Menteri. Kau bincanglah. Kenapa Ismail Sabri tak dapat jawatan apa-apa? Kenapa Ismail Sabri tu tumbang oleh Seju Pazli? PRU 15. Kau bincanglah kenapa nama Syafiq Abdal tak masuk dalam Kabinet Kerajaan Agong. Orang Sabah ni buka otak kamu. Tapi syukur Alhamdulillah lah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan di-Pertuan Agong ikut cakap Seju Pazli. Tak sia-sia aku bagi semua maklumat-maklumat rahsia. Aku ingatkan bosku Najib akan tersenarai dalam kabinet ni. Aku harap bosku Najib ni dapatlah pengampunan diraja. Ialah UMNO BN kan dah tolong Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri. So saya jangkakan walaupun bosku Najib ni tak masuk dalam kabinet kerajaan, aku dapat maklumat bosku Najib akan dapat pengampunan diraja. So kita move on, buka buku baru, kita sokong UMNO BN dan Pakatan Harapan. Kita sokong bosku dan Zahid, kita sokong UMNO. Banyak orang terperangkap dengan game Seju Pazli ni. Mampus kau. Saya sangat-sangat gembira Zahid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Saya sangat-sangat gembira Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Saya sangat-sangat gembira semua percaturan parti pengkhianat gagal. So, apapun nanti kita bahaskan lagi ya. Itu sahaja. Apapun daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, daulat tuanku Raja-Raja Melayu, Tabik Spring Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tabik Spring Datuk Seri Zaid Amidi, kerajaan perpaduan kali ini memang disokong penuh oleh